Terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Seorang penunggang motosikal terbunuh selepas terlibat dalam satu kemalangan kendiri di kilometer 54 Jalan Kuching Serian tengah hari tadi. Menurut pemangku timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, ASP Matthew Manggi, dalam kejadian pukul 12.25 tengah hari itu, mangsa segaya Biau 54 tahun dipercayai dalam perjalanan menghala ke Serian. Polis turut percaya mangsa yang beralamat di Serian itu menunggang dalam kelajuan tinggi dan gagal mengawal motosikalnya sebelum merempuh penghadang jalan. ASP Matthew yang dihubungi pemberita RTM turut menjelaskan mangsa maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis menahan 4 individu di Kuching pada malam Rabu lepas kerana dipercayai terlibat dalam kes samun hotel bajet. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Datuk Dev Kumar, kesemua suspek berumur 25 tahun hingga 49 tahun itu dicekup dalam sebuah rumah di Kampung Bumbuk, Jalan Batu Kitang, Kuching, kira-kira pukul 11 malam. Hasil tangkapan itu, polis turut berjaya membekas 2 lagi suspek yang mempunyai kaitan dengan beberapa siri rompakan bersenjata pada awal pagi semalam. SSC Datuk Dev yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan tangkapan berkenaan di Kuching. Polis turut merampas sebuah kereta, sebilah parang, pisau dan pedang dalam kenderaan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 dan 397 Kanun Keseksaan bagi Samun Bersenjata dan Berkumpulan. Malah kes sedang dikaji untuk disiasat di bawah Akta Pencegahan Jenayah (POKA). Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia Tuan Yang Terutama Judith St. George pagi tadi melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Of Peng. Pertemuan selama 20 minit itu berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Kunjungan hormat itu merupakan antara atur cara Pesuruhjaya Tinggi tersebut yang dalam rangka lawatan 2 hari ke Sarawak. Semasa di Kuching, Judith turut melancarkan pameran fotografi mengenai perkahwinan awal dan paksa dalam kalangan kanak-kanak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sentiasa berusaha meningkatkan perkhidmatan bomba metropolitan, khususnya perkhidmatan rangkaian panggilan kecemasan. Ketua Pengarah JBPM Datuk Wirawan Muhammad Nur Ibrahim berkata, JBPM akan menjadikan Seoul, Korea Selatan sebagai model kerana negara berkenaan mempunyai salah satu sistem panggilan kecemasan yang canggih di dunia. Jelasnya sistem tersebut dapat mengesan lokasi kecemasan seperti kebakaran dan kemalangan menerusi panggilan yang diterima tanpa pemanggil memaklumkan lokasi tersebut. Ujarnya negara berkenaan wajar menjadi model utama kerana walaupun terlibat dalam bencana alam seperti gempa bumi, namun dengan kelengkapan yang canggih, pihak Bomba Seoul mampu memberi perkhidmatan yang cemerlang. Datuk Wirawan Muhammad memberitahu walaupun Malaysia belum sepenuhnya memiliki sistem tersebut, namun negara berada di landasan yang betul dalam penyediaan perkhidmatan bomba yang canggih serta terbaik kepada masyarakat. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mengiringi lawatan Pesuruhjaya Bomba Seoul Kun Sun Kyung di Ibu Pejabat JBPM Sarawak di Tabuan Jaya, Kuching. Sementara itu, Kun Sun Kyung memberitahu lawatan itu bertujuan menjalin persahabatan yang lebih kukuh antara kedua negara iaitu Korea Selatan dan Malaysia, terutama dalam aspek menjaga keselamatan negara dari bencana dan kecemasan. Beliau turut melahirkan perhormatan atas sambutan oleh pihak JBPM dan berharap lebih banyak kerjasama diadakan pada masa depan. Beri keutamaan kepada belia tempatan di Murum dan Belagah bagi membangunkan jana kuasa empangan bakun. Itu saranan Menteri Muda Pengangkutan Sungai dan Keselamatan Liwan Lagang sebagai mengenang jasa masyarakat tempatan di kawasan itu yang telah mengorbankan tanah-tanah mereka bagi tujuan pembangunan. Malah beliau yakin dengan sistem pendidikan dan program latihan teknikal yang disediakan kerajaan, belia di kawasan itu mampu mengendalikan empangan tersebut.
Hopefully after this, with the proper training, proper itu, I'm very optimistic that SCB will employ them. Liwan bercakap kepada media selepas majlis penyerahan Geran Bantuan Pelajar Penan di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentek Santubong, Kuching. Seramai 13 pelajar Penan dari daerah Belaga mendapat tawaran belajar di Sentex dalam pelbagai kursus menerusi bantuan tabung amanah bakun. Pelajar Pusat Latihan Tempatan Kerja Perkapalan Terkemuka Pelita Mas Laut Sdn Bhd yang tamat latihan dengan jayanya berpeluang untuk diambil bekerja dalam industri perkapalan. Demikian menurut pengarah urusan kumpulan Pelita Mas Laut Sdn Bhd, Masni Amit semasa menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan syarikat Keong Hok Dokyat Sdn Bhd di Sibu. Beliau mewakili Pelita Mas Laut manakala syarikat Keong Hok Dokyat diwakili pengerusinya Dato' Albert Ling Keong Ping. Dalam MOU itu, Keong Hok Dokyat akan memberi latihan industri kepada pelatih dari Pelita Mas Laut selama 1 tahun. Masdi berkata latihan itu memberi pendedahan kepada pelatih tentang kerjaya dalam industri perkapalan yang mempunyai prospek yang cerah. Turut hadir pada majlis itu, Menteri Muda Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Setakat ini dahulu semangat berita di Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kita kembali kepada Ismail di Angkasa Puri.